Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, alhamdulillah kita boleh sambung majlis ta'lim, alhamdulillah. Malam ini kita tengok perkara yang ketiga berkaitan dengan tajuk daripada buku kita ini, Mafatihur Rizq, iaitu apakah suatu jalan-jalan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, ikhwan, sebagai jalan rezeki. Berusaha, bekerja keras, bahasa utara kata jadi lipas gudung. Hak tu tentu dah. Hak tu tak payah buat kuliah. Kalau ada orang yang tu dia tak tahu, kira dia bukan manusia yang sihat lah. Tetapi ada juga sumber lain Allah bagi kepada kita rezeki. Ikhwan, ada ulama bahasa menyatakan kalau benda itu rezeki, dia mesti membawa faedah kepada hidup. Nikmat rezeki dengan perkataan yang luas. Dalam rezeki itu ada perkataan nikmat. Kalau suatu rezeki itu merupakan nikmat, pemberian daripada Allah Ta'ala dalam bentuk Allah Ta'ala kesian kita, maka setiap nikmat itu dia membawa kepada la azidannakum. Dia membawa perubahan dalam hidup, perubahan yang baik. Itu nikmat. Yang ni, ikhwan, sebahagian ulama baca macam tu. Kalau rezeki itu masuk dengan bukan nikmat, dia lawan kepada nikmat, bala, ataupun kita kata niqmah. Kalau nikmat dengan ain, nikmat, ni dengan qaf, niqmah. Artinya rezeki yang banyak itu masuk, tetapi dia membawa kepada perubahan hidup yang jauh daripada Allah. Wa ab'adahu minal khair. Bila masuk hak nama kesihatan, hak nama duit ringgit, hak nama kekayaan, nampaknya apa jadi dengan hamba Allah Ta'ala ini? Ab'adahu minal khair. Dia paling jauh dengan kebaikan. Yang ni kita namakan rezeki itu dalam bentuk niqmah. Ataupun dalam penggunaan bahasanya lain, ulama katakan sebagai al-istidraj. Al-istidraj ini dapat kita lihat dalam hadis Uqbah bin Amir. Itu Nabi membacakan ayat daripada surah Al-An'am, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta yaliju hatta farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Apabila satu hamba itu melupakan apa yang Allah peringatkan dia,
Apabila hamba itu melupakan apa yang Allah peringatkan dia, maka apa akan jadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah Ta'ala akan memberi kehidupan ni daripada berbagai-bagai jalan. Fatahna alaihim, akan dibuka kepada dia pintu-pintu rezeki. Tapi mungkin rezeki itu bersifat tidak halal. Rezeki itu tidak menjadi nikmat. Apa akan jadi? Dia makin jauh daripada Allah. Sehinggalah hamba Allah Ta'ala ini farihu bima utu, dia dah jadi tenggelam dah dengan nikmat itu. Akhadnahum baghtatan, Allah Ta'ala kata kami mula mengambil tindakan untuk merosakkan hidup dia secara baghtatan. Baghtatan ni maksud dia apa? Secara mengejut, dia tak sangka. Fa izahum mublisun, maka rebahlah dia di hadapan Allah. Faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila Allah mula mengambil nikmat daripada satu pihak kerana murka, maka Allah akan ambil sampai ke akar umbi. Maka kaum itu tidak akan berjumpa dengan apa-apa nikmat rezeki dalam bentuk nikmat. Yang akan dia jumpanya rezeki dalam bentuk al-istidraj. Maknanya rezeki itu masuk dalam hidup dia, rezeki itu menjadi daging darah dia, pernafasan hidup dia berubah kepada apa yang dimurkai oleh Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, saya ingat benda ni banyak kita bincangkan, menyatakan bahawa di antara tanda kata Allah Ta'ala menerima kesyukuran kita. Ini perkataan Imam Ghazali dalam Ihya, dalam bab syukur. Di antara tanda kata Allah menerima kesyukuran kita, iaitu Allah memberi kepada kita hati yang mengiktiraf bahawa nikmat ini daripada sisi Allah. Hati kita jadi tawaduk dengan Tuhan. Ialah ikhwan yang berusaha, kita yang fikir kepala otak kita, yang bekerja, yang penat lelah adalah tubuh badan kita. Tetapi al-i'tiraf, Allah Ta'ala menghantar hidayah dalam hati kita, kita mengiktiraf, hadza min fadli rabbi. Ini ucapan yang besar daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Hadza min fadli rabbi, ini semua daripada kurnia Tuhan. Jiwa dia cakap macam tu, hati paling dalam cakap macam tu. Hadza min fadli rabbi liyabluwani, ini semua kurnia daripada Tuhanku. Tuhan memberi ini semua untuk menguji aku. Aku bersyukurkah ataupun aku kufur? Al-Imam Al-Ghazali kata, di antara tanda Allah menerima kesyukuran kita, di antara tanda nikmat rezeki yang datang kepada kita itu adalah nikmat daripada Allah. Jiwa kita ni dia tawaduk, dia iktiraf, ini daripada Allah. Bukan kata rezeki, riang, tenaga, kesihatan, pemikiran, dengan izin Allah. Yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, an-nutqu bil lisan, lidah dia sentiasa nak menyebut, semuanya disandarkan kepada Allah. Tadi hati dia, lidah dia. Kalau orang tanya dia, kata sahabat, nampaklah ni senang lenang, alhamdulillah, Allah yang bagi, alhamdulillah. An-nutqu bil lisan, alhamdulillah, syukurlillah. Dan yang ketiganya kata Al-Imam Al-Ghazali, apa akan jadi sebagai tanda itu nikmat dan Allah menerima kesyukuran hamba itu? Dia tidak akan menggunakan setiap benda yang hati diiktiraf itu nikmat ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak akan guna. Kalau dia guna juga, samalah dengan pepatah orang Melayu, susu yang aku bagi, tubanya hang balas. Susu aku bagi ke hang, tuba hang balas. Nikmat aku bagi, rezeki aku bagi, kebaikan aku bagi, maksiatnya hang bagi balik ke aku. Ini nama dia suatu engkar, suatu maksiat, suatu mungkar, suatu kufur yang dahsyat. Maka dia tidak akan menggunakan setiap nikmat yang tadinya jiwa dia bersyukur, lidah dia menuturkan itu, dia tidak akan guna ima harta, ima tenaga, ima kesihatan untuk apa yang dimurkai oleh Allah. Yang inilah ikhwatul iman yang kita duk bincang dalam buku ini.
Sebahagian daripada nikmat Allah yang kita bincang dulu berkaitan dengan taubat dan istighfar. Yang kedua kita bincang berkaitan dengan taqwa. Pada malam ini kita akan tengok dia berkaitan dengan tawakal kita kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala ini ikhwan, telah disebut oleh Al-Quran bahawa siapa-siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kehidupan dia. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah janji, Allahu Akbar. Yang janji ni Allah, bukan manusia. Kalau manusia, dia dengar Allah janji, tiba-tiba hati dia tidak terusik, tak terasa, tak tersentuh, bermakna jiwanya dia ada masalah, jiwa dia ada problem. Sebab lepas kita baca Quran, kita kata sadaqallahul azim, benar Allah. Tiba-tiba bila ada ayat Quran, jiwa dia tak boleh membenarkan. Jiwa dia ni jiwa yang sama ada sedang dilanda penyakit besar ataupun jiwa yang telah mati. Kita memerlukan jiwa yang sihat. Kita tak memerlukan jiwa yang mati, jiwa yang sihat, yang disebut sebagai man atallaha biqalbin salim. Kita memerlukan qalban salim, jiwa yang sihat, jiwa yang hidup. Yang dimaksudkan dengan bertawakal kepada Allah di sininya ialah para ulama rahimahumullahu ta'ala telah menjelaskan makna tawakal, di antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali menyatakan tawakal adalah menyandarkan hati hanya kepada wakil yang ditawakali semata-mata. Imam Al-Ghazali menyatakan tawakal bermakna kita serah urusan kita kepada wakil kita dan kita biar dia uruskan. Kalau ada siapa-siapa report kepada kita, kita kata kita berpuas hati dengan wakil aku. Maka wakil kita di sini adalah Allah. Wa kafa billahi wakila. Allah sudah cukup menjadi wakil kita. Itu doa Nabi ajak pada kita bila kita keluar rumah. Bila kita keluar rumah, Nabi ajak kita baca doa. Allahumma anta khalifati. Allahumma anta khalifata fi ahli wa mali. Ya Allah lah ni aku nak keluar rumah, rumah aku tak ada orang tengok. Masa aku duduk aku boleh tengok. Anak aku, bini aku, harta aku, mata aku hak 2 biji ni boleh tengok. Lah ni bila aku nak keluar aku tak ada mampu nak tengok. Maka ya Allah, aku gantikan hang lah sebagai penjaga harta aku, keluarga aku, anak pinak aku. Dan Allah itu ni'mal wakil. Senikmat-nikmat wakil yang paling terbaik yang kita nak serah urusan kita kepada dia. Wakil. Orang kat nikah kan, naik qadi. Naik qadi itu nanti dia akan suruh bapa pengantin perempuan isi borang wakalah mewakilkan kepada tuan qadi angkat nikah anak dia. Sebab mungkin masyarakat Melayu dia percaya dia ni tak apa nak bagus. Aku lagu ni mayang pun tak. Kedarah rokok kuat. Macam mana aku nak pergi angkat nikah anak aku ni? Dia duk, tak boleh. Maka dia mewakilkan akad nikah itu kepada orang yang jauh lebih baik daripada dia. Itu makna wakil. Kalau dia tengok qadi tu lok-lak, dia elok sikit, dia jangan wakil. Sebab wakil kena lebih baik. Wakil kena baik. Sifat wakil itu adalah amanah, salih, wakalah. Maka naik qadi pun dia kata aku nikahkan akan dikau dengan fulanah binti fulan, berwakil walinya kepada aku, berwakil. Bila kita nak menyerah sesuatu, wakil. Kita nak ambil anak kita, nak serah pada menantu kita, dan dia akan jadi wakil kita, jaga anak kita macam kita jaga anak kita. Jadi menantu kita ni macam mana? Perangai macam hantu lah. Tentulah menantu kita orang yang kita harap boleh jaga anak kita lebih baik. Kita kata ayah jaga anak ayah ni sampailah umur lah ni 30-an dah.
Hang masuk minta ayah tengok hang ni elok lah, ni ayah serahlah anak ayah kat hang. Hang jaga dia macam mana ayah jaga hang. Oh, dahsyat. Wakil. Sekarang kata Al-Imam Al-Ghazali, yang kita nak wakilkan urusan hidup kita adalah Allah. Serahlah, percayalah kepada Allah. Benarkan Allah mengurus hidup kita. Ini nama dia tawakal. Kita bertawakal pada pengurusan Allah. Karena itu tawakal ini ikhwan ada dua benda yang kita bincangkan. Satu apa dia ikhwan? Apabila kita sebut tawakal, kita membenarkan wakil kita itu menjalankan kerja dia sebagai wakil. Ini musim kenuri, kita pun nak datang ke Matan Nibong ni, nak pergi rumah seorang-seorang, kita tak tahu. Kita jumpa sahabat kita di sini, Tok Imam ke, kita bagi 50 kad kahwin. Kita kata, Tok Imam, sahabat saya wakil lah, tolong panggil saya. Tolong panggil saya kawan-kawan kat sini, saya wakil kat Tok Imam ni. Kita bagi Tok Imam buat kerja tu. Tiba-tiba 50 orang yang kita nak panggil tu, kita wakil pada Tok Imam. Wakil pun wakil juga, tapi kita pergi panggil pula sendiri dia bawah tu. Jadi Tok Imam buat ada kerja dia, sahabat kita tu buat ada, tak buat lah. Dah lah, yang hang wakil kat aku apa dia, yang hang pergi panggil sendiri tu apa dia pula. Jadi ikhwan, apabila kita mewakilkan diri kita, kita serah diri kita kepada Allah, benarkan Allah mengurus diri kita dengan kepercayaan, dengan iman kita kepada dia, bahawa dia wakil yang paling baik. Dia tidak akan khianat kepada kita. Apa maksud dia? Maksud yang pertama ininya ialah kita membenarkan hidup kita ini berjalan di atas peraturan Allah, syariat Allah. Tawakallah kita. Kita benarkan, kita izinkan jiwa kita ini ditakbirkan oleh Allah. Macam mana kita benarkan? Benarkan hidup kita berjalan di atas syariat Allah. Ini bermakna kita menyandarkan hidup kita kepada Allah sebagai wakil. Maka kita biar Allah menguruskan. Allah kata yang ni boleh, boleh. Kita hantar anak kita pergi rumah kampung-kampung ni, dia jaga anak kita. Maka orang yang jaga anak kita tu, dia adalah peraturan dia, kita pergi kerja. Kita pergi kerja. Kita bukan saja bagi duit kepada kawan yang jaga anak kita, kita juga bagi kepercayaan. Kalau kita hanya bagi duit, tak bagi percaya, dia akan jadi 5 minit kita telefon, 15 minit kita telefon, sejam kita main ronda dengan motor keliling rumah dia, tu kira bagi duit, percaya tak bagi. Tuan rumah pun lemah dengan kita. Ni apa dia? Kita sewa rumah dia, dia tak percaya kita. Dia tak percaya kita. Sekali dia buat lagu main potong rumput, sekali dia buat lagu main tolak parik. Lah kita kata, awak pakcik buat kerja lagu ni, aku tak apa percaya kat hang. Macam mana kita nak sewa rumah dia? Benarkan Allah Ta'ala menguruskan hidup kita. Dengan hadis menyebut kepada kita perkataan raditu billahi rabba. Ya Allah, aku redha kau sebagai pengatur hidup aku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya Allah, aku redha Islam yang hang jadikan ini, aku akan berjalan hidup di atas dia. Wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Dan aku redha hang hantar nabi mai kat aku dengar semua kata nabi hang, ya Allah. Itu tawakal pada bahagian yang pertama. Dia panggil tawakal syar'i. Kena tawakal kepada Allah. Dan perkara yang kedua daripada bahagian tawakal ni apa dia ikhwan? Natijah. Setelah kita mengikut peraturan Allah, natijah dia, hasil dia itu, kita menyerah diri kepada Allah. Serah diri pada Allah. Keselamatan, kemudaratan, kesihatan, kesakitan, seluruhnya ini natijah kita. Kita serah kepada Allah. Apa nak jadi? Allah nak halang ke? Allah nak capaikan hajat kita ke? Kita serah kepada Allah.
Ini rupanya ikhwatul iman yang dimaksudkan dengan tawakal. Al-Alamah Al-Munawi berkata, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta menyandarkan diri kepada yang ditawakalkan itu, yang ditawakali itu. Tawakal bermakna menunjukkan kedhaifan diri kita dan menunjukkan kekuatan orang yang kita tawakal itu, kehebatan, kemampuan dia, kepercayaan kita. Kita hantar surat kita pergi lepas masuk dalam kotak pos tu, tawakallah kita serahlah diri surat tu kepada pos, pada postman. Kita serahlah, percayalah kita, dia akan buat kerja dengan baik. Kita percaya. Pos laju, ya kita percaya. Perkhidmatan yang dia nak bagi tu kita rela, kita redha dengan dia, kita bayar dekat dia, kita redha dengan dia. Demikianlah dengan Allah, ya ikhwan. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Serahlah diri pada dia. Benarkan hidup kita ini ditakbir oleh Allah. Allah telah mentakbir alam ini. Matahari tawakal dengan Allah. Allah kata keluar di sana, tunggu di sana, turun ke sana. Jalan dia. Jalan dia. Tetapi manusia ini dia ada dua sifat. Apa dia? Zaluman jahula. Zaluman jahula. Apa dia? Sifat jahil, tak sabar, dan sifat zalim diri sendiri. Dia mudah termakan hasutan orang, menyebabkan 100% dia tidak percaya kepada Tuhan dia. Menjelaskan makna tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Mulla Ali Qari berkata, hendaklah kalian ketahui secara yakin bahawa tidak ada yang berbuat dalam alam wujud ini kecuali Allah, dan bahawa setiap yang ada, baik makhluk maupun rezeki, pemberian atau pelanggaran, bahaya atau manfaat, kemiskinan atau kekayaan, sakit atau sihat, hidup atau mati, dan segala yang tersebut sebagai sesuatu yang mewujud, yang ada, semuanya itu adalah daripada Allah. Semuanya itu adalah daripada pentadbiran Allah. Semuanya itu daripada urusan Allah. Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Al-Qudai dan Al-Baghawi meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia nak buat kepada kita satu hadis pendek pada menyatakan bahawa tawakal itu telah menjadi anak kunci kepada rezeki berupa nikmat. Berupa nikmat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama tarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruha bitana." Sungguh seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang petang hari dalam keadaan sangat kenyang. Di sisi Allah, Allah nak bagi rezeki sangat mudah. Umpama rezeki yang banyak-banyak ni Allah bagi pada makhluk dia, di sisi Allah ni tak susah macam jaga seekor burung. Wahai makhluk ni tak tahu banyak mana. Manusia saja banyak mana, jin saja banyak mana, ikan, binatang-binatang banyak mana. Allah urus makhluk yang luas lagu ni macam dia urus seekor burung aja hari-hari. Semudah itu. Dah kita kata burung saja berapa jenis kan? Burung saja berapa jenis? Budaklah burung pungguk dengan burung hantu dia tak erti beza. Semalam dalam kuliah saya tanya burung yang macam burung hantu tu burung apa? Dia pun boleh tak tahu. Wahai Pulau Pinang ada taman burung punya mangkuk tu burung pungguk dia pun tak tahu. Satu-satu burung yang merindukan bulan, burung pungguk.
Borang lain tak kenal bulan. Tapi dalam hadis Ibnu Umar ini, dalam hadis Umar Al-Khattab ni, Allah ni dia duk bagi rezeki hari-hari kepada hamba dia, manusia ni. Jin ada rezeki dia. Di atas nama rezeki. Halal ke haram tak kisah, tapi di atas nama rezeki. Rezeki ni daripada pemberian daripada Tuhan kepada hamba. Kita duk fikir macam mana Tuhan urus semua benda ni? Rupanya Nabi beritahu macam dia urus sekok burung. Makhluk yang bercambah lagu ni macam mana sekok burung. Apa susah nak jaga sekok burung? Dia terbang waktu pagi dengan perut kosong, dia keluar pada waktu petang, dia balik waktu petang perut dia dah penuh. Sekok burung. Allahu Akbar. Jadi bila insan bertawakal kepada Allah, susahkah Tuhan nak tengok dia? Susahkah Tuhan nak jaga dia? Tak ada susah apa. Sangat mudah Allah jaga hidup kita, rezeki kita. Dan Tuhan tak akan lupa. Sekali-kali Allah tak lupa. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Tapi pelik kan ikhwan? Pelik kan? Manusia dengan Tuhan ini dia ada 1000 alasan untuk tawakal. Tapi dia boleh tawakal dengan manusia yang ada sifat lupa. Kan pelik kita. Bos kita insya-Allah. Ni bulan ni mesti dapat bonus ya. Ni bonus duk keluar dah ni. Dia kira tekan ni misi ATM dia keluar bonus aja. Gaji pokok tak kacau. Bonus. Sebelum bonus tu kira punya percaya dah. Wahai kawan nak bagi bonus ni, syarikat dia menega. Boleh untung, boleh rugi. Modal boleh hilang, modal boleh mai. Tapi kita boleh percaya 100%. Sedangkan Allah tak menega dengan siapa? Allah menega dengan orang beriman aja. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjuk satu menega yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Apa menega dia? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjuanglah pada jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan diri kamu. Dan kamu akan tengok benda ni terbaik untuk kamu. Subhanallah ya ikhwan. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara hanya dengan wahyu, menjelaskan orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya dia akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana burung-burung diberinya rezeki. Betapa tidak demikian, kerana dia telah bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup, yang tidak pernah mati. Kerana itu barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupinya. Firman Allah, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat ni sangat dahsyat ikhwan, sangat dahsyat. Barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah mencukupkan keperluannya. Siapa bertawakal pada Allah, benarkan Allah urus hidup kita. Macam mana peraturan yang Allah buat, benarkan diri kita terikat dengan peraturan Allah. Kita percayalah. Sebagai anak, dia kena percaya kepada arahan mak ayah dia. Kalau mak ayah dia kata jangan mi hujan, nanti demam, anak itu kena belajar percaya mak ayah tidak akan buat naya pada dia. Mak ayah kata jangan keluar malam, 12 ke atas jangan keluar, kena embun jantan ni susah berubat. Mak ayah dia kata kena embun jantan ni payah berubat. Anak tu kena percaya, anak kena belajar percaya. Apalah mak ni leceh lah, zaman lah mana ada embun jantan, embun semua dah jadi pondan habis dah semua, jantan tak ada alam embun ni semua apalah. Ya, dia kena percaya. Sekarang Allah kata jangan ambil riba. Kau nak kaya, kau nak senang, jangan ambil riba. Insan kena tawakal kepada Allah. Ini peraturan, jangan sentuh riba. Kalau insan bekerja juga dengan sistem riba, dia telah tidak bergantung kepada Allah.
telah tercabut tawakal dia kepada Allah. Macam mana pun kita berkenan dengan satu perempuan berkenan dengan satu lelaki, peraturan Allah menyatakan zina adalah haram. Insan kena bertawakal kepada Allah. Benarkan diri kita diurus takbir oleh Allah. Benarkan. Supaya apa? Ayat ni menyatakan fahuwa hasbuh. Kecukupan dalam hidup itu Allah akan bagi kat kita. Allah bagi kat kita cukup. Kenapa Allah boleh bagi cukup? Kerana firman Allah, innallaha balighu amrihi. Kerana Allah sahajalah yang mempunyai sifat balighu amri, yang boleh menyempurnakan segala urusan, yang menyampaikan segala urusan. Ikhwan, siapa boleh menyampaikan? Orang kahwin, apa kemahuan dia dalam kahwin? Bahagia. Siapa boleh bagi bahagia? Innallaha balighu amri. Allah yang boleh mencapaikan urusan itu. Pasal itu hanya kepada Allah kita bawa diri kita bertawakal. Oh dahsyat ikhwan. Manusia hidup dalam dunia ni, manusia makan ubat. Dia kena sedar, innallaha balighu amri. Allah yang menyampaikan ubat itu kepada sihat. Hanya Allah sahaja boleh buat benda itu. Maka yang dikatakan syirik itu apa dia? Kita mengambil apa yang menjadi urusan Allah, kita pergi serah pada orang lain. Jangan buat syirik kepada Allah. Nanti rosak hubungan kita dengan Allah. Hanya Allah saja boleh menyampaikan. Tawakallah kepada Allah. Kita ni dah nak habis bulan 12 dah. Bulan 12 dah kita ni. Lepas tu dah nak masuk bulan 1 dah. 2000 berapa? 2015 dah kita nak masuk, ya kawan. Kalau ni sebah kepada umur, tak banyak mana ada umur kita. Kalau masuk persatuan apa-apa, dah tak jadi pemuda dah kita. Tak layak dah jadi pemuda kita ni. Dan kita boleh buat kiraan apa yang cukup, apa yang kurang dalam setahun kita berjalan. Ada benda yang kita nak tak capai lagi. Ada benda yang kita tak harap tapi dia jadi. Kemana kita nak buat kira-kira ni semua, ya? Kemana kita nak tanya kenapa yang saya nak tak dapat, yang saya tak harap tiba-tiba benda tu jadi. Kemana kita nak luah perasaan itu? Kepada Allah. Innallaha balighu amri. Allah yang boleh menyampaikan segala hajat dan urusan hamba-hamba dia. Ya ikhwan, daripada kita kena percaya benda ini, anak kita, menantu kita, keluarga kita, cucu kita, dia kena tahu benda ni. Innallaha balighu amri. Saya ingat ayat ni dalam masyarakat Melayu kita orang panggil ayat 1000 ringgit. Pasal Malaysia tak pakai dinar. Ayat 1000 dinar. Tapi mungkin dia percaya barakah ayat, tapi dia kurang faham makna ayat. Innallaha balighu amri. Ya, satu orang kontraktor ada hajat nak jumpa technician. Yalah nak kena salam menyalam, nak kena lepas apa lebih kurang. Betul lah. Tapi kadang-kadang ayat ni menjadi kita punya guide. Innallaha balighu amri. Semua hajat kita hanya Allah saja mampu menyampaikan. Tak ada orang lain. Walaupun pisau dah sampai di hujung lehang, walaupun sihir dah sampai depan dua kelopak mata kita, innallaha balighu amri. Terkenalah kita kerana Allah yang menyampaikan. Terselamatlah kita kerana Allah yang menyelamatkan. Allah, pasal itu di antara doa Nabi suruh kita baca lepas salat apa dia? Wirid. Wirid yang Nabi minta kita baca lepas salat 5 waktu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Nabi suruh baca untuk 5 waktu salat. Apa? Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak boleh menghalang apa yang kau nak bagi pada kami.
Siapa-siapa pun tak boleh halang kalau Allah nak bagi. Dalam benak pemikiran kita, ya ikhwan. Orang tua-tua kata rezeki dalam mulut boleh keluar balik. Kita ingat selamat dah kunyah dah telan, dia muntah keluar balik. Rezeki siapa? Rezeki semut. Kita ni kira pengunyah aja. Kita ni pelumat makanan aja. Yang nak makan tu sampai semut. Allah punya urusan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan ya Allah tak boleh halang, siapa pun tak boleh halang kalau hang nak bagi, dan siapa pun tak boleh bagi kalau hang jadi penghalang. Allahu akbar. Ya ikhwan, ini maksud daripada innallaha balighu amri. Allah yang boleh, Allah sahajalah yang boleh menyampaikan hajat dan maksud kita. Dalam negara ni kita tak ada hajat, kita ada hajat. Siapa yang boleh menyampaikan hajat kita? Allah. Semua pemimpin dalam negara ni ada hajat. Siapa yang boleh menyampaikan hajat dia? Allah. Maka dia kena buat apa? Dia kena tawakal kepada Allah. Macam mana tawakal kepada Allah? Benarkan Allah mengurus hidup kita dengan syariat Allah. Kalau orang tu kata saya tawakal tapi sembahyang tak, tutup aurat tak, dia keluar daripada makna tawakal. Dia keluar. Saya hantar anak saya pergi nursery, tapi saya tak benarkan seorang pun pegawai nursery duk lebih kurang dengan anak saya. Habis hang tak anak hang pergi mana? Saya tak pergi nursery, tapi dia pun tak boleh pandai-pandai suruh anak saya tidur sekian jam, makan sekian jam. Anak saya, dia nak makan apa, boleh makan, tak ada jamnya. Itu bukan nursery, tu rumah hang. Nursery ada peraturan. Bagaimana kita sandar diri kita kepada Islam, kita tawakal dengan Islam, tapi yang Islam tak bagi buat, semua kita buat. Dia suruh buat, satu pun tak buat. Tawakal apa ini? Tawakal kan ni? Ini mungkin nama dia tawakal kepada otak dia. Bolehlah nak jadi tawakal kepada otak dia. Kita pasal apa kita makan ubat, ikhwan? Kerana ada dalam syariat Islam ini suruh makan ubat. Kenapa kita berpantang? Kerana syariat Islam suruh pantang bagi orang yang sakit. Apa sahajanya Islam suruh kita buat, kita buat. Yang Islam tak bagi, kita tak buat. Itulah makna tawakal secara syar'i. Dan natijahnya kita serah kepada Allah. La, ya Allah, aku tak ambil riba, tapi aku nak kaya. Setelah aku tolak riba kerana aku serah diri pada hang, apa hang nak buat dengan hidup aku? Aku serah semuanya. Aku percaya bulat-bulat keputusan hang. Ini nama dia natijah hasil daripada tawakal sangat tinggi. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Benarkan keputusan Allah masuk dalam hidup kita, dan katalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Menafsirkan ayat ini, Ar-Rabi' bin Khusaim menyatakan maksud Allah Ta'ala akan mencukupkan kita, iaitu pada ayat wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa tawakal kepada Allah, Allah cukupkan hidup dia. Kata Ar-Rabi' bin Khusaim, maksud Allah akan cukupkan hidup kita, yakni Allah akan cukupkan dari setiap yang membuat manusia menjadi sempit dalam hidup dia. Apa yang akan buat kita jadi sempit, Allah jaga kita. Ini di antara makna makhraja. Kita akan ada problem sebagai insan, tapi bila ada problem, makhraj dia datang, jalan keluar dia datang. Ya ikhwan, jalan keluar nampak. Jalan keluar dia nampak. Sebahagian mukmin ada yang berkata, jika orang bertawakal kepada Allah itu akan diberi rezeki. Ini ada orang cakap. Maka kenapa kita harus berlelah-lelah berusaha dan mencari penghidupan? Bukankah kita cukup duduk-duduk dan bermalas-malas, lalu rezeki kita datang dari langit? Gamaknya dia ni tersilap makan ubat kot, dia pergi cakap macam ni. Kita habang tadi apa dia ikhwan? Apa makna tawakal? Serah diri kita pada syariat Allah. Apa makna taqwa?
melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, semata-mata mencari redha Tuhan. Itu takwa. Ima tawakal, ima taqwa, ima ikhlas, dia punya tali temali itu berhubung di antara satu sama lain. Tidak ada orang yang bertakwa tidak tawakal, dan tidak ada orang yang tawakal yang tidak bertakwa. Tak ada, ya kawan. Dia satu package. Peningkatan itu naik dan naik dan naik dan naik dan naik. Dia mukmin, sekarang dia nak belajar takwa. Dia mukmin, dia nak mencari kecukupan dalam hidup yang terlampau dhaif ini. Terlalu dhaif kita. Iman tubuh badan kita, apa yang ada pada kita ni terlalu dhaif, ikhwan, terlalu dhaif. Nabi kata kepada Abu Musa Al-Asy'ari, wahai Abu Musa, wahai Abdul Qais, katalah la haula wala quwwata illa billah. Sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Ini ucapan orang kaya, dia kata. Tidak ada orang yang kurang di dunia dia sebut benda ni, melainkan dia akan tengok khazanah kekayaan dalam syurga Allah. Belum pernah orang yang sebut la haula wala quwwata illa billah, Allah Ta'ala akan papa kedanakan dia. Tidak. Dia ikhlas menyebut la haula wala quwwata illa billah. Apa yang dia ada? La haula, tidak ada kemampuan, wala quwwata, tidak ada kesanggupan, tidak ada kekuatan, illa billah, semuanya dengan Allah. Yalah ikhwan, kita carilah orang paling cerdik dalam dunia. Kalau Tuhan tak jaga otak dia tu, siapa jaga otak manusia? Allah buat kepala manusia, dia buat tempurung kepala. Otak pergi duduk dalam tempurung kepala. Siapa jaga? Setahun berapa kali kita pergi servis dia? Sepa mana boleh buat keluar kepala otak kita? Dia boleh cuci, bagi mandi ayak 7 bunga, ayak susu, lepas tu dia bubuh balik kepala otak kita. Siapa yang urus kepala otak manusia? Allah. Kena cukup udaranya, kena cukup darahnya, kena cukup penjagaannya. Kalau terlebih urat jadi kanser, kalau terkurang urat tak berfungsi. Kalau angin masuk lebih sangat, kepala otak jadi kepala angin. Semua jaga elok, ikhwan. Siapa jaga? Allah jaga. Habis kau berusaha kerana ada akal. Ya. Siapa jaga akal hang? Allah jaga. Habis macam mana hang nak kata benda yang ada depan mata ni 100% saya punya, tak ada kena mengena dengan Tuhan. Kita tidur darah daripada jantung ke otak, otak ke jantung, jantung ke otak, otak ke jantung. Kita bukan boleh tengok darah kita, tak boleh tengok. Siapa yang urus? Kita makan ni serba mak nenek. Makanan kita Allah Ta'ala urus dalam perut kita, jadi sisa, buang dalam bentuk hampas, bermanfaat, jadi daging, jadi darah, jadi benda yang perlu pertumbuhan berlaku. Siapa yang urus hal batin manusia? Allah. Bagaimana mungkin manusia berdiri dengan 2 kaki, dia tengok ke langit, dia kata semua ni dengan kederat saya? Tidak. Tubuh badan memerlukan darah. Siapa yang urus darah manusia? Allah. Siapa jaga jantung manusia? Jantung piduk dalam tu, tutup pula dengan kita punya segala tulang belulang, tutup dengan paru-paru, tutup dengan tu, tutup dengan ni. Allah jaga jantung kita. Macam mana kita tak boleh bersyukur di atas nikmat Tuhan? Kita kata Tuhan tak pernah bagi sesuatu. Apa yang Tuhan tak bagi? Tuhan telah bagi keperluan yang paling asas dalam hidup. Pemikiran yang waras, kesihatan. Allah bagi modal hidup. Bagaimana manusia tidak bertawakal kepada Allah? Tiba-tiba hamba Allah ni kata, kalau dah tawakal kepada Tuhan, duduk relax je lah. Macam mana sekeji itu dia sandar makna tawakal kepada Allah? Kejilah bahasa manusia ni. Sangat jejek dan jeleklah bahasa manusia ni. Sesuatu yang dia sandar kepada Allah ni mesti ada makna yang buruk. Hang nak tawakal pada Tuhan sangat kan? Hang percaya Tuhan bagi rezeki kan? Okey lah, hang duduk dalam masjid jangan keluar 24 jam. Aku nak tengok hang lapar ke hang kenyang. Ya Allah. Allah buat insan dan Allah buat syariat. Syariat itu syariat Allah. Allah yang buat langit, Allah yang buat bumi, pohon kayu berbuah, Allah yang izinkan.
Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, semuanya aku jadikan ini untukmu wahai manusia. Tiba-tiba dia boleh kata, kalau hang nak sangat Tuhan bagi rezeki, hang duduk dalam masjid tengok Tuhan boleh bagi ke tak boleh bagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang melarang manusia meminta kepada manusia, Allah dalam syariat dia. Yang suruh orang keluarkan zakat, Allah dalam syariat dia. Macam mana dia sandarkan benda yang begitu keji pada Tuhan dia? Allahu akbar. Manusia celah pun, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Bila dia merasakan dia ada sifat istighna, kaya, cukup, maka dia melampau batas. Dia melampau batas. Dia mula cakap bukan-bukan. Dia bercakap seolah-olah dia terlupa benda ini semua direkodkan oleh Allah. Satu orang sakit, dia tak makan ubat. Salah ke tidak ikhwan? Salah. Pasal apa salah? Siapa yang beritahu salah? Undang-undang mana yang beritahu salah? Syariat Islam ini yang beritahu salah. Syariat Islam yang beritahu salah. Islam yang kata salah. Dia ada penyakit daripada kepala sampai tapak kaki, semua penyakit. Tiba-tiba dia makan tak pantang. Salah ke tidak? Salah. Siapa yang beritahu salah? Utusan Allah, Rasulullah yang beritahu salah. Ali bin Abi Talib sakit mata, tiba-tiba dia jamah buah kurma dalam hadis Tirmizi. Nabi kata, Ali, kau baru sakit mata, tak usah makan buah kurma. Biar sihat betul baru makan buah kurma. Kurma ini akan menyakitkan mata bagi orang yang baru sihat. Maka hadis tu para ulama ambil letak, inilah bab berpantang bagi orang yang sakit. Satu orang sakit dia tak pantang, dia kata semua daripada Allah, dia berdai. Lepas tu dia kata Allah bagi sakit, Allah bagi sihat. Dia salah ya kawan. Dia menyandarkan benda yang buruk dan jejek kepada Tuhan, dan dia ingat benda tu main ke? Iman ke benda itu? Syariat ini melarang ya kawan. Tawakallah kepada syariat ini. Tawakal. Karena itu burung benar-benar bertawakal kepada Tuhan dan dia mendapat kecukupan dalam hidup. Perkataan ini sungguh menunjukkan kebodohan orang yang mengucapkan. Siapa yang bercakap lagu ni? Hang kata hampa nak ikut Islam sangat kan? Suruhlah bini hang bagi tuduh, mata pun tak nampak. Siapa yang bercakap lagu ni orang paling bodoh. Walaupun dia keluar universiti paling cerdik dalam dunia, tapi dia orang paling bodoh. Perkataan ini sungguh menunjukkan kebodohan orang yang mengucap tentang hakikat tawakal. Nabi kita yang mulia telah menyerupakan orang bertawakal diberi rezeki itu dengan burung yang pergi di pagi hari untuk mencari rezeki dan pulang pada petang hari. Padahal burung itu tidak memiliki sandaran apapun, baik perdagangan, pertanian atau pekerjaan tertentu. Dia keluar berbekal tawakal kepada Allah yang Maha Esa dan tempat meminta segala sesuatu. Dan sungguh para ulama, semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik kebaikan, telah memperingatkan masalah ini. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, dalam hadis tersebut tidak ada isyarat yang membolehkan untuk meninggalkan usaha. Sebaliknya, justru di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki. Jadi maksud hadis tersebut bahawa seandainya mereka bertawakal kepada Allah dalam kepergian, kedatangan dan usaha mereka, dan mereka mengetahui kebaikan rezeki itu di tangan Allah, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan harta dengan selamat, sebagaimana hal burung-burung tersebut. Satu orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah dalam usaha dia ikhwan, ya dia berusaha, dia tak buat benda haram, dia tak buat. Dia tak ambil riba, dia tak ambil rasuah, dia tak bagi rasuah, dia tidak bersihir, dia tidak berbohong. Sebahagian masyarakat nak naik pangkat pun cari bohong. Nak naik pangkat pun cari bohong. Di dalam usaha dia ikhwan, dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Kadang kita pergi kedai makan, kita tengok Allahu Akbar. Dalam ni musim kenuri kan.
Macam mana kita nak ajak orang kita bertawakal dalam buat kerja kenduri? Saya nak ajak apa yang Nabi sebut tak boleh ada, tak boleh ada. Yang Nabi sebut ada. Macam mana kita nak ajak orang kita? Laisa, Nabi sebut dalam hadis dia, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka tiru bangsa lain, dia akan jadi bangsa yang dia tiru, dia tak jadi aku. Sajalah fikir hadis-hadis yang macam ni, ikhwan. Kalau bapak kata kat anak, dah hang duk tiru Pak Long hang sangat, cakap sikit Pak Long hang. Hang nak Pak Long kan? Hang merambih bang piduk rumah Pak Long. Kalau bapak kata kat anak lagu tu, apa maksud dia? Satu anak dia telefon, ayah, duit tak ada. Minta kat Pak Long, hang minta kat aku. Bapa hang nak Pak Long, bukan anak aku. Bila bapak tu nanti mai bagi duit, bila anak tu mai balik rumah, anak tu kata, ayah saya silap ayah. Hamba kata hang silap. Maka anak tu pun start cakap, tak sebut dah nama Pak Long, sebut nama pak dia pula. Maka dia baru anak bapak. Ya ikhwan, itulah bahasa Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang dalam hidup dia tak tiru aku, dia tiru orang lain, dia bukan daripada aku. Ikhwan, ada pelajaran dalam agama ni, kita tak memerlukan akal untuk faham, kita memerlukan hati untuk faham. Apa nasib kita ketika kita balik bertemu Allah, tiba-tiba Nabi kata, hang bukan daripada aku. Ini mahsyar. Nak cari siapa, ikhwan? Nak cari bapa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Lari dah. Kita nak cari siapa? Nak cari orang tua-tua. Wa sahibatihi wa bani. Sahabat dengan sahabat tak ada dah. Isteri dengan suami pun berpisah. Mak dengan anak saja. Mak yang anak duduk dalam perut dia, mak meninggalkan anak. Ini mahsyar. Tiba-tiba kita berdiri telanjang bulat di mahsyar mengharapkan Nabi. Tiba-tiba Nabi kata, hang bukan daripada aku. Ataupun Nabi ni seorang yang lemah lembut, dia nak panggil kita. Tiba-tiba malaikat kata, Muhammad, dia bukan daripada engkau. Kau tak tahu lepas daripada kau wafat apa yang dia buat. Yang dihalau di depan kolam Nabi kan, kita baca hadis itu, dihalau depan kolam Nabi. Nabi teriak, Nabi kata, apa dah jadi dengan hampa ni? Malaikat kata, Muhammad, hang tak tahu mereka buat apa Muhammad. Mereka ini hanya nisbah umat hang, tapi satu benda hang cakap mereka tak pernah percaya Muhammad. Nabi kata, suhqan. Hampa tak tahukah kalau hampa tinggal aku, hampa akan binasa? Ya ikhwan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita ambil hadis ni saja, kita nak terap dalam kenduri kendara kita, tak lepas kita lagi, ikhwan. Tak lepas. Dengan pelambin, dengan mak andam, dengan kursi pengantin, dengan nasi pengantin. Yalah, pengantin makan nasi tak ada masalah, takkan sah pengantin tak boleh makan nasi kot. Tapi masalah dia bila kata nasi pengantin tu lain macam. Lain hiasan dia. Bila kata raja sehari ni lain pula jadinya. Lain pula. Nak bincang bab salat ni tak tahulah, ikhwan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita akan bangkit depan Allah Ta'ala. Kita akan jadi apa, ikhwan? Telanjang bulat. Artinya apa dia telanjang bulat? Kita dah tak ada apa. Kita akan dihisap di hadapan Allah. Allah hisap apa? Allah akan hisap sejak akhir balik kita sampai kita mati. Semua yang kita buat akan dihisap dengan agama Allah. Hatta sampai kenduri kendara kita sama tak dengan Islam, sama tak dengan Rasulullah. Yang sama ada kebaikan dia, yang tak sama kita akan menangis tak ada lagu. Apa akan jadi yang tak sama? Yang kalau kita buat di dunia apa sahaja sama dengan Nabi, dia akan jadi macam mana? Fa amma man thaqulat mawazinu, timbangan kita makin berat.
Dibuka bab salat sama macam Nabi, berat timbangan kita. Dibuka bab semayang, berat sama macam Nabi, berat timbangan kita. Makin timbangan kita berat, apa jadi ke kita? Fahuwa fi 'aisyah radiyah. Muka dia nampak berseri pasal hidup dia aman damai. Makin sama dengan Nabi, makin berat al-mizan. Penimbang itu makin berat, makin berat, makin berat. Zakat sama, puasa sama, haji sama, umrah sama, mati sama, hidup sama, kenuri, kenara, didik anak, semua sama dengan syariat Nabi. Apa akan jadi? Fi 'ishatin radiyah. Hidup yang dia akan lalu lepas daripada dihisap, sangat diredai oleh Allah. Mai pula seorang telanjang bulat hisap. Hisap satu tak sama, apa akan jadi? Khaffat mawazinu. Timbangan akan jadi kosong. Wahai duit puluh ribu dah habis masa kahwin, tapi tak boleh ditimbang kenuri itu di hadapan Allah. Kosong. Haba'an manthura. Pasal apa? Tak sama. Tak sama dengan siapa? Dengan parti kita? Dengan NGO kita? Dengan kaum dan bangsa kita? Tidak. Tak sama dengan Nabi. Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa suka sangat tiru bangsa itu, pergilah jadi. Mintalah kepada mereka habuan dari hari akhirat. Aku tak ada apa. Jadi satu mujahadah besar dalam hidup, ikhwan. Satu mujahadah besar. Tawakal dengan sunnah Rasulullah. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Ini proses kita duk belajar ilmu, ikhwan. Bukan kata kita mendengar saja, ikhwan, tapi yang kita dengar tu makin hari kita dengar, kita nak bagi dia seraksi dengan jiwa kita, ikhwan. Nak bagi dia masuk dengan naluri kita itu macam mana, ikhwan. Syekh Abu Hamid berkata, barangkali ada yang mengira bahawa makna tawakal adalah meninggalkan pekerjaan zahir, meninggalkan perencanaan dengan akal serta menjatuhkan diri ke atas tanah. Ada orang faham tawakal macam tu kot. Bila sebut tawakal, kan manusia tu bodoh dia boleh fikir lagu tu. Agama Islam ni telah berkembang. Bolehkah berkembang kalau konsep tawakal sebodoh tu? Para Nabi telah membawa satu syariat yang besar. Bolehkah berkembang ajaran Nabi kalau tawakal sebodoh macam dia fikir? Bodohnya kepala otak dia tadi tu. Bila kata tawakal duduk sengap-sengap. Sayyidina Umar orang yang bertawakal kepada Allah, menjadikan hukum hakam Allah sebagai hukum hakam kerajaan Madinah. Apa jadi? Islam berkembang 2/3 dunia. Ya. Tiba-tiba orang hari ni kata kalau kita kembali pada Islam, tak buat apalah kita, peluk tubuh je lah kita. Nak buat apa? Kan bodoh punya pemikiran, ikhwan. Allah mencipta alam dan bumi dan Allah suruh kita tawakal pada dia. Takkan hasil dia sebodoh tu? Tawakal lah kita, tawakal. Tak buat apa dah. Pencuri kita potong tangan. Dah potong tangan, dia tak ada tangan. Nak buat apa? Tawakal sajalah. Bodoh otak manusia ni. Syariat Allah ni. Syariat Allah. Tapi bila orang isap dadah, orang buat hukuman gantung sampai mati, tawakal pula dia. Tak ada siapa komplain. Ini ganja ni berapa kilo kena hukuman gantung mati. Padan muka dia. Ni pok-pok ni kalau tak gantung menyusah orang lah. Kan Ahmad Nisbu kata kan, kecil-kecil kau tak mau mampus, besar-besar menyusahkan orang. Ni mau gantung bang, pok-pok isap dadah ni mau gantung bang. Allah bukan suruh gantung, suruh potong tangan. Yang gantung bunuh tu kita kata okey, potong tangan tu kita kata tak okey. Yang gantung tu makhluk suruh, potong tangan pencipta alam suruh. Kita lawan dengan pencipta, kita sokong makhluk. Lepas tu kita kata tengok. Syad ikhwan. Sangat halus jalan iblis masuk dalam pemikiran dan merosakkan sarah-sarah pemikiran manusia. Hakikatnya yang sesungguhnya dalam hal ini dapat kita katakan, sesungguhnya pengaruh tawakal itu nampak dalam gerak dan usaha hamba ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ya, kita bekerja
kita nak capai satu benda dan kita tak akan capai melainkan Allah saja boleh memberi. Innallaha balighu amri. Pasal itu kita tawakal, dia akan cukupkan keperluan kita. Syariat yang dia buat ni cukup sempurna untuk kita gantung kehidupan kita. Imam Abu Qasim Al-Qushairi kata, ketahuilah sesungguhnya tawakal itu letaknya dalam hati. Adapun gerak secara lahiriah, maka hal itu tidak bertentangan dengan tawakal yang ada dalam hati. Setelah seorang hamba meyakini bahawa rezeki itu datangnya dari Allah, jika terdapat kesulitan, maka hal itu adalah kerana takdirnya, dan jika terdapat kemudahan, maka hal itu kerana kemudahan daripada Allah. Pasal itu kita tawakal pada Allah. Tawakallah pakai jalan. Kita nak ke mana, kita nak ke Kelantan ke, kita nak ke Johor ke, highway-nya orang buat kepada kita tu, kita tawakal. Keretanya kita naik ni ikhwan, satu spare part kita tak pernah pasang. Hari mula kita beli kereta Toyota tu, company Toyota pasang. Pernah kita ragu dengan dia? Kita nak start enjin, dia bom meletup mampus aku. Tak pernah kita syak. Bila main tukar minyak hitam tiap-tiap bulan, kita pergi hantar dekat Pomen Toyota, kita pergi ke syarikat Toyota balik. Dan masa dia buka kereta kita tu, tak pernah kita tengok betul ke dia tukar minyak hitam. Tapi bila dia serah balik kunci, 5 jam 6 jam kita duduk tunggu dia buat kerja, dia serah balik kunci, dia kata, tuan semua selesai. Kita bayar kepada dia 2, 300, 4, 5, 600, tak ada soal apa pun. Kita kata, ni aku nak bayar sampai 700, buk mai bukti, aku nak tengok gambar hidup hang tukar minyak hitam, hang buk mai. Tak pernah kita minta. Kita start kereta, elemen balancy, dia letaklah kereta kita di atas robot tu menyala. Betul ke robot tu duk buat? Tak pernah kita bersoal. Kita start kereta dengan kereta tu, kita lari sampai Johor, kita mai balik tempat kita, tak pernah. Kita redah lah. Kalau kereta tu jam, breakdown tengah jalan pun, kita tak maki Toyota. Kita kata, ni apa pula kereta ni, baru sebih buat perangai. Kita tak kata haram jadah betul syarikat Toyota. Tak pernah kita kata, ikhwan. Tu dialah kepercayaan bulatnya tawakal kita kepada manusia. Tapi bila Allah kata pakailah Islam dan hiduplah dengan Islam, orang tanya, boleh ke? Oi, boleh ke? Islam suruh tutup aurat. Oi, macam mana ni? Lo ni musim panas lah, tak mampu bini aku. Kan kelakar. Kan kelakar nama dia, kawan. Badak, jadi badak kita ni. Kelakar kita. Orang percaya. Kadang-kadang buat kereta ni kepiak lagi. Kita percaya. Yalah doktor kata tuan ni kecil manis tinggi. Sebab kita tumbuk meja tengok. Apa bukti kencing manis? Doktor pernah rasa kencing saya? Kencing manis kenon. Pernah. Dia ambil darah kita, dia ambil air kecil kita masuk lab, bukan kita pergi ikut pergi. Dia berkelak result. Boleh tak kita kata, no, hak jururawat dalam tu buat kerja sambil bersembang tukar kencing kita dengan kencing orang lain. Kenapa kita tak merumitkan urusan sampai macam tu? Wahai keputusan dia tu, dia nak bagi mudarat ke kita. Dia nak habaq kita kecil manis darah tinggi, lepas tu dia nak bagi kita makan ubat. Ubat ni bukan vitamin. Dia nak bagi makan ubat. Tapi kita menerima, kadang-kadang doktor bagi ubat, kita suar tangan pula, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih bagi ubat. Bukan dia bagi sihat, dia bagi ubat. Kalau doktor kata, tuan kena kecil manis, tapi tak apa. Tadi masa mai kecil manis gila-gila ni. Tapi tadi saya pun dah buat apa lebih kurang, lah kecil manis pun tak gila dah. Tak ada apa dah, tuan cantik. Patut kita terima kasih lah, tadi saya tak sihat lah, saya sihat. Dia bagi ubat, kita terima kasih. Kita tanya pula lagi, bulan depan nak mai apa hari bulan? Allah cipta manusia, Allah cipta alam, Allah cipta rezeki manusia, Allah cipta syurga untuk manusia, Allah bagi Islam untuk manusia hidup. Kita persoal hampir 1 juta soalan. Bolehkah Islam ni boleh bagi apa? Takat mana boleh bertahan?
Ni dengan dunia macam ni, Allahu Akbar ikhwan. Kadang-kadang Toyota tu lebih akbar daripada Allahu Akbar. Begitulah manusia telah menyerahkan perjalanan dia kepada satu-satu perjalanan yang tentu akan mengancam hidup dia. Allah selalu kata dalam Quran, wallahu azizun hakim. Aku ini maha perkasa lagi maha bijaksana. Wallahu alimul khabir. Aku maha mengetahui. Bukan saja aku tahu benda yang nampak secara zahir, tapi aku mengetahui benda yang kamu rahsiakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah di atas tiap-tiap sesuatu sangat mampu menguasai. Innallaha ala kulli syai'in hafiz. Allah di atas tiap-tiap sesuatu, dialah yang memelihara. Semua ayat ni bercambah dalam Al-Quran. Tapi demikianlah sebahagian daripada hamba Allah, dia masih tanya. Dia tanya lagi, Tuhan boleh ke jaga aku? Allahu Akbar ikhwan. Ikhwan, itulah di antara tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, bahawa tawakal satu daripada sumber rezeki di mana Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Maka tinggal sekarang macam mana kita nak faham tawakal itu dan bermujahadahlah kita dengan tawakal itu. InsyaAllah kalau diberi kesempatan masa, kita akan tengok perkara yang keempat, iaitu beribadat kepada Allah adalah rezeki. Beribadat kepada Allah ini adalah rezeki. Macam mana ya Pak? Siapa-siapa yang beribadat kepada Allah, Allah membuka rezeki dengan makna nikmat. Macam mana ibadat membantu hidup manusia? Kalau diberi masa yang panjang, insya-Allah kita akan bincang lagi. Tapi mungkin panjang, lambat sikit. Kalau kita nak bincang pun tajuk yang keempat ni pada masa yang lambat sikit daripada ni, kita kena tunggu sampai tahun depan. Setahun jugalah. Setahun juga kita tunggu, baru kita boleh masuk tajuk ni ikhwan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.